Bangun pagi langsung sarapan sebelum pergi mencari ikan. Hati tergerak untuk ucapkan salam pembuka untuk kalian. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia dihulurkan untuk pendengar bicara. Yang dihormati Tuan dan Puan Pengerusi Majlis, barisan penhakim yang arif lagi bijaksana, Saudara dan saudari yang dikasihi sekalian, saudara penjaga masa yang setia randitnya. seterusnya rakan seperjuangan yang saya segani serta dihormati sekalian. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Segak tampilnya anak Malaysia pada hari ini dengan indah, Bukanlah untuk berbicara kosong, akan tetapi untuk menyampaikan pidato kami yang bertajuk Rukun Negara. Hadirin sekalian, ikrah rukun negara akan dilafazkan oleh semua murid setiap kali perhimpunan sejak prasekolah hingga ke peringkat sekolah menengah. Dengan berbuat demikian, murid-murid dan setiap warga negara dapat menghayati makna sebenar, ikrar dan juga boleh mengambil iktibar. Selain itu, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Tambahan pula, rakyat Malaysia mempunyai pelbagai perbezaan daripada aspek nilai, kehidupan sosial, kepercayaan dan juga mempunyai perbezaan pandangan. Oleh sebab itu, wujudlah ikrah rukun negara yang dapat mengukuhkan perpaduan antara satu sama lain, mengelakkan perselisihan faham, dapat menjalani kehidupan yang aman dan harmoni, mengenal asal-usul agama, bangsa dan kaum lain serta dapat menghargai jasa tokoh-tokoh yang mengisytiharkan rukun negara. Hidup memfakat hati sekata, barulah rezeki bertambah murah. Sikap terbuka amalan kita, itulah Malaysia negara miba. Hadirin yang disayangi sekalian, Rukun Negara diisytiharkan oleh Yang di-Pertua Agong keempat pada 31 Ogos 1970, iaitu semasa menyambut ulang tahun kemerdekaan pada kali ke-13. Tragedi 13 Mei 1969 telah menghancurkan perpaduan serta mengancam keselamatan dan keamanan negara. Pada ketika itu, pentadbiran negara diambil alih oleh Majlis Gerakan Negara Majoret yang dipengerusikan oleh Allahyarham Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein. Majlis Rundingan Negara yang telah ditubuhkan oleh Magarin telah mengambil langkah tegas untuk mencari suatu formula bagi mengelakkan perselisihan faham. Hasilnya terbentuklah Rukun Negara. Hadirin sekalian, seperti yang kami lafazkan ikrah rukun negara pada awal penyampaian bicara, kelima prinsip rukun negara tersebut mempunyai mesej bagi setiap prinsip. Mari kita tinjau apakah mesej yang ingin disampaikan. Prinsip pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini menyeru bahawa pegangan agama yang kukuh akan menjadikan rakyat Malaysia satu bangsa yang berdaulat. Individu yang percaya kepada Tuhan tidak akan melakukan perkara yang tidak baik sebagai tamsilnya melanggar undang-undang dan menjejaskan kedaulatan negara. Di samping itu, prinsip kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menerangkan bahawa menanam sikap bertanggungjawab, sanggup berkorban demi negara dan memberi sumbangan terhadap pembangunan negara. Keluhuran perlembagaan mempunyai prinsip ketiga dalam rukun negara. Perlembagaan adalah undang-undang tertinggi yang luhur dan suci. Perlembagaan mempunyai ciri-ciri seperti peraturan atau prinsip asas bagi membentuk sesebuah kerajaan atau negara, dokumen rasmi yang mengandungi undang-undang utama, sumber bagi menggumbar undang-undang, dan panduan pembagian kuasa antara bidang pemerintahan dan pelaksanaan. Pada masa yang sama, perlembagaan memberi perlindungan kepada rakyat dalam negara akan hak dan keistimewaan sebagai warga negara. Rakyat juga harus mematuhi, menerima dan mempertahankan kemuliaan perlembagaan negara. Dalam pada itu, prinsip keempat ialah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini memberi makna bahawa
undang-undang bagi menjaga kestabilan, kemakmuran, keamanan dan kedaulatan negara. Lebih-lebih lagi, undang-undang bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman dalam. Prinsip yang terakhir iaitu kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini dapat memupuk sasiah mulia agar tidak menyinggung perasaan orang lain dan boleh menjejaskan keharmonian negara. Hadirin sekalian, sebagai warga negara, kita perlu elakkan apa-apa perselisihan faham antara satu sama lain atau pergaduhan agar tidak mengulangi kesilapan yang sama. Bukan itu sahaja, lagipun kita perlu ingat akan prinsip-prinsip rukun negara dan memartabatkan perhubungan antara satu sama lain. Bak kata pepatah Melayu, melentur buluh. Biarlah dari rebungnya. Sekian sahaja pidato kami kali ini dan kami ingin memohon maaf jika terdapat kesilapan kata. Pergi memancing ke Sungai Sula. Nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya. Untuk pendengar bicara semua, Sekian, terima kasih.